Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, untuk memberikan lebih penerangan secara detail tentang beberapa konsep-konsep di dalam memahami Arab Al-Quran, maka mungkin baik sekiranya saya membahagikan kepada beberapa siri di dalam asas-asas memahami bahasa Arab di dalam tempoh yang mungkin beberapa minit. Untuk satu siri mungkin di dalam lebih kurang tak sampai 5 minit lah kot, mungkin dalam okay, 4-5 minit, okay, untuk menerangkan tentang konsep-konsep asas di dalam kita memahami Arab Al-Quran, khususnya untuk kita mencari perkataan-perkataan dan mungkin asas kata dasar perkataan tersebut, bagaimana ia dibentuk. Kerana dengan ini, bila mana kita jumpa perkataan tersebut, kita dapat mengetahui dan kita tahu kata dasarnya, kita dapat mengetahui kata-kata lain yang mungkin terbit daripada kata dasar yang kita ambil sebelum-sebelum ini. So, dia ada kaitan di antara satu perkataan dengan perkataan lain dan juga seterusnya. Yang demikian, maka kita dapat mengkayakan, dipanggil vocabulary, kata perkataan-perkataan baru di dalam kita membaca Al-Quran, dan secara tidak langsung kita dapat memahami, walaupun bukan secara lebih sempurna, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat mengetahui apa yang hendak disampaikan secara umum ayat-ayat Al-Quran. Bila mana kita tahu bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu, perkataan-perkataan yang terkandung di dalam ayat Al-Quran tersebut, dia terbentuk. Okay? So, dalam siri yang pertama ini, nak menceritakan sedikit, menceritakan sedikit tentang perbahagian perkataan. Kita telah pun sebut sebelum ni perbahagian perkataan, tetapi mungkin sebagai ulangan, dan siri-siri yang seterusnya akan dibincangkan lagi apa dia unsur-unsur ataupun konsep-konsep asas di dalam kita mengetahui dan mendalami perkataan-perkataan, khususnya di dalam tafsir dalam bentuk harfiah. Tafsir dalam bentuk kita nak mengetahui perkataan-perkataan, perkataan demi perkataan di dalam bahasa Arab. Mungkin kalau kita lihat dari segi aplikasi ataupun dari segi program yang ada di dalam aplikasi telefon dan sebagainya, kita akan tahu, tetapi dengan maklumat yang diberikan ini, mungkin kita akan lebih dapat gambaran bagaimana ia terbentuk dan apa yang berlaku di sebaliknya, okay, yang menyebabkan ianya terbentuk. Okay. So, ini adalah gambaran dengan lebih jelas dalam siri yang saya cuba dengan, semoga Allah memberikan kekuatan lah. Okay, Allah beri kekuatan, kesihatan insya-Allah, dan sumbangan sedikit lah, bukanlah apa sangat, tetapi perkongsian. Mungkin ada sebahagian daripada yang saya kongsikan ini lebih tahu banyak lagi daripada saya, tapi mungkin dengan adanya sedikit sumbangan ini dapat memberikan point atau maklumat yang mungkin boleh jadi perbincangan untuk kita lebih lagi memahami Al-Quran, insya-Allah. So, dalam siri pertama ini ialah pembahagian perkataan. Kita telah pun sebut pembahagian perkataan sebelum ini di dalam bahasa Arab, dia terbagi kepada 3. Okay? Di dalam bahasa Arab, perkataan-perkataan dibahagikan kepada 3 bahagian. Pertamanya ialah kata nama, al-ism. Keduanya adalah kata kerja, al-fi'l. Dan ketiganya adalah kata huruf ataupun kata sendi, dia panggil kata sendi. Kata nama dia memberikan makna, maksud perkataan yang mana boleh difahami. Begitu juga kata kerja, al-fi'il, dia memberikan maksud dan ia boleh difahami. Bila kita kata kerja, fi'il, maka dia ada kaitan dengan masa. Dia ada kaitan dengan masa yang lepas, perbuatan berlaku mungkin semalam, ataupun mungkin perbuatan itu berlaku sekarang, atau mungkin berlaku di masa akan datang. Okay? So, dia ada kaitan dengan masa. Adapun huruf, dia adalah perkataan yang mana dia tidak boleh berdiri sendiri. Dia kena ada di samping perkataan huruf itu perkataan lain. Jika tidak, dia tidak memberi
Jika tidak begitu, dia tidak akan memberi maksud, dia tidak akan memberi makna yang boleh difahami. Itu adalah huruf. So biasanya huruf ini dia tak boleh berdiri sendiri, dia akan ada perkataan lain. Sama ada dia akan menempel pada fi'il ataupun dia akan menempel kepada kata nama. Okey. Kemudian dari segi mungkin apa yang kita boleh kongsikan, contoh di dalam surah Al-Fatihah, contoh dalam surah Al-Fatihah, kalau kita nak bahagikan perkataan-perkataannya mengikut apa pembahagian yang kita jelaskan tadi. Pertamanya, nama, Al-Asma' ialah kata jamak bagi nama, Al-Ism. Al-Af'al ialah kata jamak bagi Al-Fi'il. Al-Huruf adalah kata jamak bagi Al-Harf. Jadi Al-Asma', perkataan yang merujuk kepada kata nama seperti berikut. Alhamdu, Rabbi, Al-Alamin, Maliki, Malik. Kan? Maliki itu adalah kata nama. Yaum, kan? Yaumiddin. Na'budu adalah kata kerja. Nasta'in kata kerja. Ihdi, itu adalah kata kerja. Ihdina, na tu dah memberi maksud lain. Okay? Memberi maksud ganti nama. Dia asal fi'il dia ialah ihdi. Okay? Ihdi itu adalah asal fi'il dia. An'amta, itu adalah juga kata kerja. Adapun huruf, sebagai contohnya di sini ialah li. So, dia tidak boleh, kalau kita berkata, tiba-tiba kita cakap li. Tak boleh, orang tak faham. Begitu juga bi. Kita tak boleh berkata, tiba-tiba kita kata bi. Tak boleh, dia kena ada bi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi, alhamdulillahi. Baru boleh dia memberi maksud. Dia juga perkataan wa. Dia bermaksud dan. Kita tak boleh tiba-tiba kita berkata dan. Orang tak faham. Dan apa? La juga adalah kata yang merujuk kepada kata huruf. Jadi tak difahami jika mana dia berdiri dengan sendirinya. Kecuali dia menempel dengan perkataan yang lain, barulah dia boleh difahami. Okay? Jadi itu sebahagian daripada panduan di dalam kita memahami asas-asas insya-Allah bahasa Arab Al-Quran, panduan di dalam siri yang pertama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.